Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni kita akan belajar tajwid tajwid untuk surah An-Naba surah An-Naba ayat 1 hingga 20 sahaja insya-Allah. Kita akan sentuh tajwid, kita akan belajar sama-sama dan saya akan bagi peluang kepada rakan-rakan follower yang nak masuk dalam box untuk belajar mengaji. Saya dengarkan bacaan anda pada selepas kita belajar tajwid untuk surah An-Naba pada pagi ini insya-Allah. Iaitu surah An-Naba ni adalah surah yang ke-78 surah 78, iaitu mempunyai ayat 40 ayat yang diturunkan di Mekah. Surah ni membawa makna kepada berita besar berita besar ni berita akhirat lah, berita kiamat. Jadi insya-Allah kita akan mulakan. Boleh tolong respon tak? Boleh type tak? Suara clear tak? Suara saya jelas tak? Sebelum saya dapat mulakan, saya nak minta anda bagi kerjasama. Boleh tak type jelas? Kalau jelas suara saya, insya-Allah kita nak teruskan. Kita nak teruskan. Apapun, terima kasih kepada yang singgah live saya pada pagi ini. InsyaAllah ini adalah pembelajaran yang pertama untuk sesi saya untuk di TikTok di TikTok. Alhamdulillah. Andika 92, terima kasih, jazakallah khair. Jelas. Jadi kalau macam itu kita akan mulakan insya-Allah surah An-Naba 1 hingga 20. Selesai nanti saya akan bagi peluang siapa nak request masuk box untuk mendengarkan bacaan. InsyaAllah kita akan dengarkan sama-sama insyaAllah ya. Jadi kita akan mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah An-Naba, sekejap ya, saya dah keluarkan ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Orang tanya, ustaz kenapa baca macam itu? Ada orang biasa baca amma. Dia bukan amma. Sebab dinamakan juzuk amma ni, juzuk surah ini. Kalau orang kampung ataupun orang bandar, orang Islam kita di Malaysia ni disebut surah amma ni berdasarkan surah ini. Dia bagi nama juzuk amma, iaitu juzuk yang ke-30. Iaitu bermula daripada surah yang ke-78, surah An-Naba ni. Inilah maknanya surah amma ni. Tapi bukan amma, dia ditekankan melalui khalaqah, maknanya daripada tekak tadi. Amma kena tekan jadi dari sini kalau dilihat saya akan tandakan ini adalah syiddah. Bila bertemu mim dengan nun syiddah, dia adalah sebutan dengungan dua harakat, iaitu amma, dua harakat di sini. Ni saya tandakan ni amma ini adalah hamas, huruf sin. Kena jelaskan ada sofir, bunyi desiran. Amma dia sofir, desir. Amma yatasaalun. Ni ada panjang ni. Panjang ni kenapa? Disebabkan huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimah, dia membawa makna mad wajib muttasil, iaitu hukum bacaan harakat dia 4 ke 5 harakat cukup. Tak perlu 6. 6 harakat ni biasanya mad lazim ataupun mad lazim kalimi musaqqal, iaitu seperti waladdallin. Itu kena 6 harakat. Itu mad lazim kalimi musaqqal. Ini adalah mad wajib muttasil, 4-5 harakat memadai. 4-5 harakat, jangan kurang daripada itu. Kemudian ini adalah hukum mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah.
Kemudian lun, ini adalah huruf mad tabi'i. Alif waw ya berada daripada akhir kalimah. Bila bertemu dengan huruf sama ada alif atau waw atau ya, dia menjadi hukum kepada mad arid li sukun. Didatangkan sukun kepada huruf yang terakhir. Maknanya nak wakafkan bolehlah panjangnya 2, 4 atau 6. Jadi kalau kata ustaz nak wakaf 2 boleh tak? Amma yatasaalun boleh. Nak baca 4 boleh juga. Amma yatasaalun pun boleh juga. Nak baca 6 habis pun boleh juga. Maknanya hukum mad arid li sukun ni berada pada huruf waqaf, ayat hujung sekali. Berbezanya kalau bertemu berakhir huruf huruf di akhir ni tadi alif. Itu saya akan tunjukkan nanti. Itu tak boleh 4 atau 6, dia hanya 2 je, dia panggil mad iwad. Dia berakhir dengan huruf alif dan tanwin. Itu hanya 2 harakat. Waqafnya 2 harakat saja. Tetapi kalau huruf mad arid li sukun ni tadi, alif waw ya, dia menjadi boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bolehlah ikut saya sama saya baca. Kita akan baca untuk ayat pertama ni nanti. Saya akan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya mad arid li sukun. Ini huruf waw ni, didatangkan sukun di sini. Diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Begitu bacaan dia. Jadi insyaAllah mana nak masuk kotak nanti, last sekali nanti boleh request masuk kotak. InsyaAllah. Kita akan teruskan untuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua insyaAllah. Sebab saya lebih suka kita mulakan surah Juz'u Amma ni, kerana Juz'u Amma ni sangat rapat dengan kita. Sebab kita kebanyakannya mengambil surah-surah lazim atau daripada Juz'u Amma ni untuk kita beribadat, untuk kita solat fardu, solat sunat. Jadi sebab itu saya ambil pendekatan untuk bermulakan tajwid daripada daripada surah An-Naba, iaitu juzuk yang ke-30. Jadi bila kita praktis hari-hari, kita boleh baca. Kita boleh baca, kita solat sendiri atau kita jadi imam di rumah, imam di masjid, kita boleh baca dengan tajwid dengan baik. Sebab tajwid ni penting sebenarnya. Sebab Rasulullah SAW beritahu, dia kata zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara-suara kamu. Maknanya suara-suara yang bagus. Suara-suara yang bagus ni tuntutan dia tajwid. Orang kata, ustaz nak buat lagu rap boleh tak kalau baca Quran? Nak buat lagu mendayu-dayu boleh tak? Boleh, selagi tidak melanggar hukum tajwid. Selagi tak melanggar hukum tajwid, tak lari, tak tambah huruf, tak kurang huruf, boleh baca. Tapi kalau melanggari semua hukum-hukum tersebut, haram jadi dia. Macam itulah. Jadi kita akan teruskan untuk surah ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Jangan anil. Anil tu huruf alif atau amzah. Ini ain. Ain ni kena tekan sikit, mengembik-ngembik. Dia macam anak kambing ataupun anak lembu. Dia kena begitu bunyi. Ain. Kena tekankan. Ain dia huruf isti'la, kena ditekankan keras. Anin begitu. Anin nun ni bertemu dengan nun syiddah. Ada gunnah ataupun 2 harakat dengungannya di sini. Ini. Tetapi sebelum tu ada alif lam. Ada alif lam bertemu dengan nun juga, tapi di sini alif lam syamsiah dipanggil. Sebab alif lam tu wujud tetapi tidak disebut. Dia terus wasalkan kepada anin. Alif lam ni tak disebut. Ini dipanggil alif lam syamsiah. Anin dia didengung 2 harakat. Naba ini saya nak beritahu rahsia huruf mad. Jumpa huruf alif 2 harakat.
Janganlah laju-laju baca Quran. Ini anin nabil azim. Janganlah. Melainkan hafiz Quran ke, itu lainlah. Nak jadi imam tarawih tak apa. Tapi kalau kita duduk rumah, kita nak ngajar anak, suami nak ngajar isteri, ibu-ibu nak ngajar anak-anak, jadi kena maksudnya perbaikikan, yang maknanya kita dapatkan kualiti bacaan yang lebih baik. Sebab setiap huruf ni dia akan menjadi saksi kita di akhirat besok. Setiap huruf daripada Al-Quran ni akan menjadi saksi. Menjadi saksi kita hidup di dunia ni apa yang kita buat. Maknanya kalau satu hari kita tak baca Quran pun besok macam mana nanti besok kita nak minta syafaat daripada Quran. Maksudnya begitulah. Sebab 6 soalan, salah satu daripada soalan dalam kubur yang pertama disebut ma imamuka, siapa imam kamu. Dia tak panggil kata Imam Mahdi, tak ada. Dia tak panggil apa Imam Ahmad kampung, tak. Imamu wal Qur'ani imami. Quran adalah iman kami, imam, panduan kami, petunjuk kami. Itu soalan-soalan wajib perlu dijawab setiap manusia dalam kubur besok. Selain pada ma rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka. Inilah dia. Jadi kita kembali semula dekat sini. Anin, ada dengung. Anin naba, 2 harakat. Il azim, bertemu alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf ain. Alif lam qamariyah, bacaan dia jelas. Alif lam di sini berbeza dengan alif lam sebelah ni. Alif lam di sini tak disebut, disembunyikan. Tetapi alif lam di azim ni tadi ni dia dijelaskan, bacaannya terang. Anin naba'il, kita sebut anin naba'il azim. Ini dia, beza dia. Ini alif lam qamariyah, yang di sini alif lam syamsiyah. Anin naba'il azim. Ini ada ya tadi huruf mad tabi'i. Tetapi berada di pada hujung dia menjadi mad arid li sukun. Hukum bacaan dia 2, 4 atau 6 harakat untuk waqaf. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk ayat yang kedua, ikut saya bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Alhamdulillah. Dan kita teruskan. Kalau ada nota-nota, ada buku, buat satu buku khas, ataupun beli satu Quran conteng. Quran ni tak perlu cantik-cantik, boleh diconteng untuk belajar. Kalau tengok Quran saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tak boleh nak baca sebab penuh dengan conteng. Tapi conteng disebabkan ilmu lah. Nak baca macam ini, jumpa macam ini, nak baca macam mana. Jadi jangan Quran tu dijaga cantik. Tak nak. Quran bukan untuk dihias. Quran untuk dibaca, untuk dibelajar. Jadi beli satu Quran khas yang besar sedikit. Gunakan pensel, jangan gunakan pen, nanti boleh padam. Jumpa macam ni, hukum dia begini. Jumpa macam ni. Tapi walaupun sekarang banyak dah Quran moden, ada simbol-simbol. Tetapi simbol-simbol pun kadang kalau tak ada guru, orang tak faham nak belajar, nak sebut. Memang ada simbol, dimudahkan. Tapi tak ada guru, tak bertalaki, dia akan menjadi kesilapan dalam membaca Al-Quran. Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Jadi kalau ada kaedah begitu, beli satu Quran, ataupun ada Quran lama-lama dekat belakang tu, dekat robot tu, ambil, guna, contengkan. Jadi jumpa kat sini begini. Ustaz kata jumpa macam ni, ini ni syiddah. Tulis syiddah 2 harakat, dengung. Maknanya lebih baik, lebih mudah kalau kita tulis sendiri. Sebab bila kita tulis sendiri, dia lebih ingat. Lebih cepat kita ingat. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ketiga. Mungkin sampai ayat kelima, saya akan buka box. Siapa nak baca, kita akan buka insyaAllah. So boleh request lah daripada sekarang kalau siapa nak masuk box saya tu. Kita akan belajar sama-sama, saya akan dengar. InsyaAllah kita cuba
perbaiki, dapatkan kualiti yang paling baik untuk baca Al-Quran, insya-Allah. Ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Dalam ayat ketiga ni sebenarnya banyak berlaku pada ayat-ayat lain kesilapan. Di mana nanti saya akan tunjukkan. Tapi kita kena pergi dekat sini dulu. Alif lam ini adalah alif lam syamsiah. Alif lam bertemu dengan zal. Alif lam syamsiah. Allazi, ini alif maksurah ni, ya ni. Dia bertanya alif maksurah, maknanya ada dua harakat. Dua harakat dekat sini. Jangan tinggalkan dia je mentang-mentang tak ada apa. Biasa jumpa allazina, ini allazi. Maknanya bila allazi ini adalah alif maksurah, dia dua harakat hukum dia. Allazi, dua harakat. Hum, mimmati. Mimmati bertemu dengan huruf fa. Huruf fa maknanya hukum dia izhar syafawi, jelas, nyata. Ni mim mati ni. Yang ini. Hum, hum. Jangan pergi baca allazi hum, pergi dengung, pergi rawaha dekat situ berlagu-lagu. Salah lah. Salah. Jadi jelas bila dekat sini allazi hum. Jangan dengungkan dekat sini. Allazi hum fi. Ini ada dua harakat juga. Ada mad tabi'i huruf ya berbaris kasrah. Tak ada tanda ustaz dua harakat. Sebab itu kena kenal huruf mad tabi'i alif waw ya. Bila kita kenal alif waw ya, kita tahulah nak baca jumpa dalam surah, dalam ayat, dia hak dia dua harakat. Alif waw ya. Dua harakat. Tetapi bukan semua. Kalau kata ya berbaris dhammah, ya berbaris dhammah tak jadi. Dia mesti ya berbaris kasrah. Alif berbaris fathah. Waw berbaris dhammah. Ataupun dipanggil a i u. Ataupun disebut vokal panjang. Ki qala kila yaqulu. Itu dalam sebutan vokal-vokal Al-Quran. Jumpa macam ini berapa harakat. Itu dia punya sifir lah, dia punya formulation. Jadi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hum fihi mukhafihi, dua harakat. Fihi mukhtalifun. Mukh hamas, ada bunyi angin. Mukhha, mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ni ada jumpa waw. Saya kata tadi jumpa waw dekat ujung sebelum huruf yang terakhir kedua. Dia menjadi mad arid li sukun. Bacaan dia, harakat dia 2, 4 atau 6 harakat. Mudah kan? Dia mudah aja sebenarnya. Tak ada yang susah. Kalau kita belajar, insya-Allah. Tak faham tanya jadi mudah. Jadi susah, tak faham tak tanya, tak faham diam. Itu susahlah. Jadi saya akan baca, saya akan ulang semula dekat sini setiap huruf. Alif lam, yang ini alif lam syamsiah. Yang sini ada ya maksurah membawa 2 harakat. Allazi 2 harakat. Hum mimmati izhar syafawi. Macam mana izhar syafawi ni? Mulut kena tutup. Dia tak susah pun, tak payah kuat-kuat. Mulut tu tutup, maknanya hukum dia jadi. Hum, tak perlu nak sampai kemar macam tak ada gigi, tak payah. Mulut rapat tertutup, jadi izhar syafawi. Sebab syafawi itu bermakna mulut. Mulut, 2 mulut rapat, bibir atas, bibir bawah, syafawi. Hum fihi mukhtalifun. Begitu ya. Jadi saya akan baca, nanti ikut ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Alhamdulillah. Kita akan teruskan untuk ayat yang keempat.
Ada tak yang nak masuk box, nak cuba bacaan? Ada tak? Kalau segan tak payah tunjuk muka, boleh buka tutup kamera tu je. Saya nak dengar suara je. InsyaAllah. Dengar suara bukan buat sebut lain, sebut Al-Quran, insyaAllah. Kita belajar bersama. Kalau ada, jangan malu-malu, tekan je box tu. InsyaAllah saya akan luluskan. Sekejap ya. Kita akan teruskan untuk ayat yang keempat. Mana yang ibu-ibu, ayah-ayah, adik, abang, kakak baru sampai ofis pejabat tu, insyaAllah boleh dah mula ikut pengajian pada pagi ni, insyaAllah. Kalau saya tentu tafsir, tafsir nanti bab lain pula, makan berjam-berjam. Jadi kita nak sentuh tajwid dulu. Jadi kalau tajwid kita bagus, kita okey, insyaAllah kita akan ikut the next syllabus. Kita akan patah balik surah ni dan kita akan sentuh tafsir. Begitulah. Kita nak tadabbur juga, kan? So dekat Facebook, dekat Instagram, saya dah pernah khatam 5 kali. 5 kali khatam di Facebook dan juga di Instagram. Tetapi yang di TikTok ni belum lagi. Saya baru kongsikan potongan-potongan ayat. Ayat Yasin ada di bio saya tu, boleh dengarkan. Saya sama, bukan dengar, ikut mengaji sama-sama. Semalam saya naikkan Yasin, 2 hari lepas saya naikkan surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Ar-Rahman. Jadi ikut pelan-pelan, insyaAllah. Sebab di TikTok ni saya punya perancangan, belum lagi buat di mana-mana media, di Facebook, di Instagram. Saya nak mula daripada Iqra'. Sebab saya percaya dan sangat percaya ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat kita sebenarnya mereka ni cintakan Al-Quran, tetapi mungkin ada kekurangan dulu, tak ada kesempatan nak mengaji Al-Quran. Jadi insyaAllah saya akan mengajar, berkongsi di TikTok, daripada qiraat 1 hingga qiraat 6 sampai kita khatam Al-Quran di TikTok. Jadi kalau Ramadan tahun, insyaAllah panjang umur, tahun depan, tahun ni dah habis, 2022, 144 Hijrah, 1444 Hijrah tahun depan, kalau dipanjangkan umur, kita akan buat khatam Al-Quran. Tadarus dah tentu, insyaAllah. Sebab itu kalau saya mulakan Iqra' dalam masa terdekat ni sangat cantik lah. Sangat cantik. Tak ada apa pun, semuanya percuma. Tak ada apa pun, semuanya percuma saja. Cuma perlu ada internet dan telefon sendirilah. Itu saja. Jadi kita akan buat insyaAllah di TikTok. Walaupun ramai sekarang ni tak susah, banyak je di mana-mana akaun Facebook, Instagram, ramai ustaz ngajar-ngajar. Jadi boleh je mengaji dengan sesiapa. Yang penting kita selesa, kita mudah bertanya. Kalau kita tanya, ustaz jawab. Jangan kita tanya, ustaz diam. Jadi pilih ustaz-ustaz yang prihatin, betul-betul nak mengajar kita, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan untuk ayat yang keempat. Ayat keempat ni pendek saja. Tetapi kalau lihat dari segi maknawi, kalla, dia tak ada syiddah dia tak ada saktah kat situ. Tapi kalau ikut faham bahasa Arab, dia jadi sedaplah baca. Sebab kalla, jangan, kalla saya'lamun. Jadi barulah betul kena. Tak adalah mengantuk baca. Ini dalam makna pemaknaan, jangan dia kalla saya'lamun. Jadi tak sampai. Jadi penting juga kalau kita nak tadabbur dengan Al-Quran ni. Sebab itu pun tujuannya diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kalla, ada alif, 2 harakat. Tak ada mat kat sini, tak ada nampak pun. Ini alif. Alif ni membawa kepada mat tabi'i ataupun mat asli. Mat asli dia macam alif kecil je. Ini mat tabi'i, 2 harakat. Janganlah baca laju. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Janganlah nak jadi hafiz Quran tak apa. Macam saya kata tadi lah, kan.
Jadi baca yang terbaik macam tu. InsyaAllah. Jadi kalla, dua harakat. Ustaz kata nampak alif saja, 2 harakat. Alif berbaris fathah, jangan berdhamma, tak ada alif berdhamma. Dia macam saya kata tadi lah, vokal panjang dia. Qala, kila, yaqulu. Begitu, tu vokal Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran ni. Qala yaqulu, qala kila yaqulu, begitu. Kalla kalla, 2 harakat. Tak ada dengung, jelas. Kalla, 2 harakat sebab alif martabi yang tadi ada kat sini. Saya ada hamas ataupun safir, huruf sin berbaris fathah. Kena baca ada desiran macam ular lah. Kalla saya'lamun. Dia begitu. Kalla. Sebab huruf sin ni juga dia termasuk dalam sifat rakhawah. Masuk rakhawah ni lenggokkan. Sebab itu kalau kita lihat qari kita baca, dia jumpa huruf-huruf sin, huruf ta, dia boleh lenggokkan sebab dia bersifat rakhawah. Dia boleh dilunakkan dengan safir. Kalla saya'lamun. Begitu. Kalla, 2 harakat. Urut sini hamas. Hamas ni berangin, tapi sini dia tak kepada hamas, dia tak seperti huruf ha dengan kha. Ha dan kha ni hamas, dia berangin, dia lepas angin, dia bukan jahar, dia lepas. Tetapi huruf sini lebih kepada safir, dia berdesiran. Begitu. Dia macam huruf qaf. Sama juga qaf. Kaf bukan qaf. Kaf. Begitu. Kalla saya'lamun. Sini ada safir, huruf sin, desiran, kemudian saya'lamun. Ada waw kat sini juga, huruf mad tabi'i membawa makna mad arid disukun. Mad arid disukun saya kata apa? Boleh baca, boleh waqaf 2, 4 atau 6 harakat. Contohnya, saya ulang sekali lagi. Kalla saya'lamun, 2 harakat. 4 harakat. Kalla saya'lamun, 4 harakat. 6 harakat. Kalla saya'lamun, 6 harakat. Begitu boleh. Jadi janganlah kata ustaz dia orang tu wakaf 2 harakat, salah. Tak ada salah. Dia 2, 4, 6. Itu mad arid disukun. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi untuk ayat yang kelima. Sebab bila 1 sampai 20 ni, saya ingat 1 sampai 20 pun 1 jam lebih juga. Dan habis 1 sampai 20 kita akan balas macam mana nak cakap bahasa Arab, balas dia pulun, maksudnya kita akan baca daripada 1 sampai 20 tanpa hentilah, baca seperti biasa. Tapi sekarang ni kita nak kenal tajwid dulu. Setiap orang kata al-ayah ila al-ayah, dari ayat ke ayat, begitu. Jadi insya-Allah boleh teruskan. Mana ada yang masih lagi mengikuti pengajian ni, kalau boleh tolong share kan, agar ramai lagi sahabat-sahabat kita muslimat yang lain dapat mengikuti sama. Jadi orang kata, ustaz, TikTok banyak tak betul lah. Dia sebenarnya TikTok apa pun barang, kalau kita gunakan cara betul, insya-Allah dia jadi betul. Dia bukan jadi penghalang kita nak buat amal kebaikan, nak berdakwah, tidak. Dia bergantung kepada diri kita. Jadi insya-Allah tak jadi masalah, bukan jadi isu pun. Sebab hari ni zaman teknologi. Kalau ustaz-ustaz tak ikut, tak buat akaun TikTok juga, macam mana nak berdakwah? Agama tak sampai. Jadi kena ikut peredaran zaman. Kena ikutlah. Sekejap ya. Kita akan teruskan ayat yang kelima insya-Allah.
Sambil-sambil dengar, sambil-sambil mengaji tajwid pagi ni, sambil-sambil tu dengar ada selawat Hijriah kat situ kan. Saya ada buka, boleh dengar tak selawat tu? Siapa masuk? Yusri 86. Terima kasih singgah ayat. InsyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah jumpa dah mim syiddah. Mim syiddah atau nun syiddah. Hukum dia dua harakat. Dengung, mesti dengung. Tak boleh satu harakat, mesti dua harakat. Dipanggil nun syiddah ataupun mim syiddah, ataupun mim gunnah ataupun nun gunnah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla, summa kalla, summa kalla saya'lamun. Ni mim syiddah, dengung dua harakat. Kalla ada huruf mad dua harakat juga, tapi tak ada dengung lah kat sini. Saya'lamun sama juga safir sini huruf sin, saya'lamun, dan juga mad arid disukun. 2, 4 atau 6 harakat. InsyaAllah saya akan baca ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla saya'lamun. Alhamdulillah. Kita akan teruskan untuk ayat yang ke-6, Sita. Ke-6 Ayat yang ke-6. Alam. Ni banyak berlaku kesilapan. Kenapa kesilapan? Disebabkan ramai yang baca dengung kat sini. Alam naj'al, alam. Tak ada. Kalau baca dengung salah. Saya tak kata berdosa, salah. Kalau dosa kan kena taubat. Alam, salah ni boleh baiki. Boleh baiki. Kalau kita tak dalam konsep kita belajar, insya-Allah. Kesalahan tu menjadi satu titik untuk kita menjadi lebih baik dari sebelum, insya-Allah. Alam, kalau baca alam naj'al, habis. Salah. Jadi bacaan dekat sini izhar, bukan izhar, dia adalah mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf nun, hukum dia izhar syafawi juga. Alam, tutup. Alam, tutup, dia tak ada dengung, jelas. Izhar syafawi. Alam naj'al, alam naj, jangan alam naj'al, habis. Salah. Tak ada dengung dekat sini ni, mim mati ni. Mim mati bertemu dengan huruf nun, jadi izhar syafawi. Izhar syafawi Ustaz kata mulut tutup. Mulut tutup, mulut, bibir tu rapat, tutuplah mulut, senang. Faham kan? Alam, 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 jangan pergi alam pula. Ain hamzah jadi ain, ain jadi hamzah. Kena jelaskan makhraj kat situ. Alam, 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 pada awal huruf alif ataupun hamzah wasl tak ada harakat, dia satu harakat aja. Bergantung kalau bertemu dengan alif lam hamzah wasl dia baris fathah lah. Nanti kita akan jumpa, kita akan sebut. Alam naj, alam naj, alam jelas. Naj ada qalqalah sughra, huruf jim kat sini. Naj, sikit je pantulan dia. Dia qalqalah sughra dengan kubra ni beza dia, ayah ibu semua, adik abang kakak, sahabat-sahabat. Naj'al, bila jumpa huruf qalqalah di pertengahan ayat, di mana-mana di dalam ayat, pertengahan, di pertengahan ke di awal ke, dia menjadi qalqalah sughra. Melainkan ada syiddah dia tak jadi, dia mesti sukun, dia akan jadi qalqalah sughra. Tetapi yang qalqalah kubra ni dia hanya berada di hujung ayat, di hujung kalimah.
Huruf qalqalah. Jadi dia berada pada hujung kalimah. Itu adalah seperti Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu semua 55 ayat. Qul a'udzu kafirun, 55 ayat, ujungnya qalqalah kubra. Begitu dengan surah Qul huwallahu ahad, jangan baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tak jadi nak. Jangan begitu. Jadi kena baca betul-betul. Jadi imam ke infradi ke kena bi tajwid. Sebab penting. Nabi beritahu laisa minna, laisa minna walam yataghanna bil Quran. Bukan daripada golongan kami. Nabi beritahu, bukan sahabat kata, bukan ustaz kata. Rasulullah SAW beritahu laisa minna, bukan daripada kami, man lam yataghanna, yang tidak melagukan. Ditaukidkan di sini tajwid. Yataghanna bil Quran, yang bukan daripada kalangan kami yang tidak memperlagukan Al-Quran. Itu kena jaga situ. Kalau kita menyanyi sedap, Quran mesti sedap. Macam itulah. Kalau kita baca Quran sedap, nyanyi tak sedap tak apa. Yang penting Quran sedap. Kalau kita menyanyi, tapi kalau dapat menyanyi lagi sedap, lagi bagus. Itu kelebihan Allah bagi. Jadi jaga, maknanya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Jadi kita kembali semula dekat sini. Alam naj'al qalqala sughra. Alam naj'alil alif lam bertemu dengan huruf hamzah ni. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah, dia menjadi alif lam qamariyah. Bacaan dia jelas. Alif lam qamariyah jelas. Tak ada dengung, tak ada melepeh, tak ada. Jelas. Alam naj'al arda mihada, arda mihada, arda bukan ha. Ni ha simpul. Arda mihada, ada mad asli 2 harakat. Mihada, inilah yang saya nak kata tadi. Ini mad asli, inilah alif. Alif mad tabi'i, tetapi berada pada hujung dia bertanwin, 2 harakat sahaja, waqaf. Hukum dia inilah mad iwad. Mad iwad inilah rupa dia. Dia tak macam mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni lebih kepada waw dan ya je. Diwaqafkan, maknanya boleh dibaca 2, 4 atau 6. Tapi kalau alif akhir bertanwin, dia menjadi hukum mad iwad, hukumnya 2 harakat waqaf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada, 2 harakat. Kalau baca Alam naj'alil arda mihada, salah. Dia tak boleh lebih pada 2. Itu mad iwad. Hukum dia berbeza. Jadi insyaAllah saya akan baca. Sahabat-sahabat semua, rakan-rakan TikTok boleh ikut sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat mulut tutup tanpa dengung. Alam. Alam naj'al arda mihada. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7.
As-Sabi'. Ayat yang ke-7. Sekejap ya. Bismillah. Saya ingat sampai dekat 10 saya akan berhenti nak buka untuk box. Tak ada orang request box lagi. Takut ke? Janganlah takut. Saya cuba bantu. Jangan takut mengaji. Salah tak apa. Tak ada siapa nak ketawa. Orang yang ketawa tu tak baik. Tak baik. Jangan. Kita kena support. Kita kena positif kan. Kena dorong kawan-kawan buat kebaikan. Jangan malu, jangan segan. Kalau malu sangat, saya nak cuba sangat, tapi malu, tak kenal ni siapa ni, dengan suara je ustaz mana ni, tak pernah jumpa pun dalam TikTok, rasanya baru pertama kali ikut ustaz ni TikTok. Nanti pergi tengok dekat bio lah, ada rupa-rupa saya tu, kenal-kenal. Saya orang lebih kenal, saya kenalkan diri sikit. Nama penuh Faisal Dato' Abdul Rahman, berasal pada Melaka. Saya belajar di Mekah University selama 6 tahun. Pernah menjawat sebagai imam masjid negeri di Masjid Al-Azim pada awal tahun 2000 ke 2001. 2001 masjid negeri Masjid Al-Azim Melaka. Itu pun hanya 3 bulan, kemudian saya berhenti dan saya teruskan untuk ceramah bebas tauliah daripada Jabatan Wilayah Mufti Wilayah Kuala Lumpur, sehingga sekarang ni banyak lebih fokus kepada perniagaan peribadi lah, tak ada nak kongsi-kongsi perniagaan saya sendirilah, tak ada kena-mengena pun dengan tajwid dengan apa, tak ada, itu perniagaan. Jadi itulah sedikit latar belakang saya. Kalau nak kenal lagi, pergi dekat Facebook saya. Cuba type Faisal Dato' Abdul Rahman. InsyaAllah boleh lah. Tapi rasa di Facebook profile dah penuh 5,000. Kalau nak ikut page, insyaAllah. Jadi jangan malu, jangan segan lah. Saya dah kenalkan diri tu. Dah bernikah, dah ada anak, bukan bujang. Sebelum orang tanya, saya beritahu. Dah menikah. Dah menikah 11 tahun dengan orang Kelantan. Anak pun dah 3 orang, alhamdulillah. 3 hafiz Al-Quran, 3 lelaki, tak ada perempuan. Paling tua umur 13 tahun dah hafiz Al-Quran, alhamdulillah. Yang kedua 12 tahun, yang bongsu 11 tahun. 3 dah hafiz Al-Quran, bukan khatam dah 7 kali. Saya ada update di Facebook di sana. 3 hero, 3 lelaki. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah lah, cubalah. Ada orang tanya, ustaz tengok baju bodyguard. Memang saya dulu bodyguard, inspektor polis pun ya. Pernah bekerja juga dalam kerajaan, sektor kerajaan sebagai anggota polis, pangkat inspektor. Kemudian saya buat bodyguard, bekerja dengan menteri macam-macam lah, macam-macam buat. Jadi sekarang dah tak buat dah semua tu, tak ada lah. Jadi sekarang ni buat benda sendiri je. Jadi mana ada masa ni saya berkongsi. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang siapa tu, user. Saya pun tak ada nama, semua user. Terima kasih singgah, insyaAllah. Jadi kita akan teruskan insyaAllah. Kalau boleh request box untuk 1 atau 10. 1 atau 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jiba alif lam bertemu dengan huruf jim. Ini adalah alif lam qamariyah. Disebutkan sekali huruf alif lam ni. Wal jiba, ini ada 2 harakat, ada alif, huruf mad di sini. Wal jibala autada, la autada, ta, bukan ta. Wal jibala autada, ta, autada. 2 harakat juga di sini. Kemudian ini adalah mad iwad. Mad iwad ni berakhir dengan huruf alif bertanwin. Hukum dia 2 harakat sahaja. Jadi insyaAllah saya baca, kawan-kawan semua boleh ikutlah insyaAllah.
Wal jibala autada. Ni mudah. Dia tak ada dengung, tak ada apa. Semuanya jelas, izhar, terang. Wal jibala autada. Begitu. Alhamdulillah, kita teruskan untuk ayat yang ke 80. Samaniyah, ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillah. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kha. Ini ada hamas. Hamas angin. Kha dilepaskan angin. Wa khalaqa. Khalaq ada qalqala sughra. Sebab apa saya kata tadi sughra? Sebab dia berada di tengah-tengah ayat. Bila berada di tengah-tengah ayat, dia menjadi qalqala sughra. Itu dia. Wa khalaqa, dia ada pantulan sikit saja. Wa khalaqna. Ada mad asli kat sini pula. Ini hamas angin kan dia. Kha. Kha. Wa khalaqa. Yang sini adalah qalqala sughra, huruf qaf. Ada huruf mad asli 2 harakat. Kenapa dia buat titik mad asli begini? Seumpamanya ini ulama qiraat, mereka menggantikan, sebenarnya di sini ada huruf alif. Ada alif kat sini. Tetapi alif tu digantikan, diletakkan huruf tanda mad asli. Di sini maknanya ada 2 harakat. Sebenarnya nun alif. Wa khalaqana alif kum. Tetapi dibuang alif tu, digantikan dengan mad asli. Jadi nun ni boleh wasalkan dengan qaf. Begitu. Ini yang kata ulama-ulama qiraat dah buat daripada dulu. Insya-Allah. Utamanya daripada Rasul Utsmani punya kaedah. Wa khalaqa. Tapi kalau Quran lama bukan Rasul Utsmani, ada alif kat sini. Ada alif. Kalau Quran Rasul Utsmani tak ada dah. Wa khalaqnakum. Jangan pergi dengung pula kat sini. Ini mim mati ni. Wa khalaqna 2 harakat. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Ini izhar syafawi, bukan. Ini izhar halqi. Mim mati bertemu alif atau amzah jadi halqi. Izhar halqi syafawi. Izhar halqi ni dia ada 6 huruf. Kalau mim mati tanwin atau mim mati bertemu alif ha kha. Alif ha kha ain rin he bulat, he simpul tu. Orang dulu panggil he, orang panggil sekarang panggil ha. Kalau ha tu ha biasa, ha pedas. Ha simpul. Orang dulu panggil he. Boleh je, tak masalah pun. Wa khalaqnakum azwaja. Azwa 2 harakat. Dan juga di sini sebenarnya ada alif. Itulah cerita dia, sama macam cerita Na ni tadi. Tetapi dikeluarkan, digantikan dengan huruf asli. Jadi pembaca kenal hukum jumpa mad asli ni 2 harakat. Begitu. Jadi di sini juga berakhir dengan huruf alif dan tanwin. Hukum dia seperti yang saya kata adalah mad iwad. Mad iwad hukum dia 2 harakat sahaja waqaf. Jangan 3, jangan 4. Biar dia 2 harakat saja. Jadi insya-Allah, saya ulang sekali lagi. Kha ni hamaskan kha. Wa khalaqa, ada pantulan sedikit pada huruf qa menjadi qalqalah sughra. 2 harakat, ada mad asli. Kum, ada mim mati bertemu dengan alif hamzah menjadi hukum izhar halqi. Azwa, ada mad asli 2 harakat. Ja mad iwad 2 harakat waqaf. Begitu. Insya-Allah saya akan baca. Kawan-kawan rakan-rakan boleh ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Begitu. Insya-Allah kita akan teruskan untuk ayat yang ke-9. 9. 9.
Waja'alna, ni tak ada mad asli tapi ada huruf mad tabi'i, maknanya sama je dua harakat. Ibarat begitulah. Waja'alna, dua harakat. Waja'alna ni apa ni? Ni apa ni? Ni adalah huruf lin. Waw sukun, waw sukun ni, waw. Ni sukun, ni waw. Bila bertemu waw sukun atau ya sukun, dia menjadi huruf madlin. Tapi madlin ni sebenarnya cerita madlin ni dia sama je macam mad arid li sukun, dia berakhir pada ujung. Jadi ustaz kalau jumpa dekat tengah-tengah ni dia tak jadi madlin, dia jadi huruf lin. Huruf lin ni dia bila kita bertemu dengan dia boleh dirokhawahkan. Rokhawah ni dilenggukkan. Maknanya boleh dilenggukkan. Wa ja'alna naumakum dia boleh rokhawah begitu. Tapi dua huruf saja, waw sukun dan ya sukun. Contohnya li'ilafin Quraisy, cuba rujuk surah Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf saya ya waqaf ya sukun was-sayf. Tapi itu memang madlin sebab dia berada pada ujung. Diwakafkan boleh 2, 4 atau 6 sama macam ma'rif sukun. Tetapi kalau di tengah-tengah ni dia menjadi huruf lin. Maknanya huruf lin ni tak ada function, ada fungsi boleh dirakhawahkan ataupun dibaca biasa aja. Bacaan contoh nak baca biasa, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Boleh terus naumakum, tak ada masalah. Tapi kalau nak rakhawahkan, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna naumakum wa ja'alna naumakum subata. Begitu. Dia ada lengguk, boleh rakhawah. Begitu. Dilunakkanlah, maknanya jumpa waw sukun atau ya sukun ni boleh dilunakkan bacaan kat situ. Kemudian kita teruskan lagi makum. Di sini juga ada mim mati lagi. Jumpa mim mati dengan huruf sin. Maknanya ini adalah izhar syafawi, tak ada juga dengung jelas. Jadi jangan baca wa ja'alna naumakum, ada dengung pula kat situ, jangan. Jadi subata, maknanya di sini tiada dengung. Tiada dengung. Makum subata. Kenapa mim mati bertengah huruf sin? Dia menjadi huruf izhar syafawi. Subata ni juga ada dua harakat huruf mad. Subata ni juga mad iwad waqaf, dua harakat. Jadi insyaallah kita akan baca, kawan-kawan rakan-rakan semua akan ikut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Maknanya waktu malam lah. Maknanya di sini untuk ayat yang ke-9. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Waktu tidurlah. Macam tu. Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Kita akan teruskan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-10. Asyar. Yumi, minta maaf lah Yumi, terima kasih sehingga Arif Zanarib Zan. Maaf kalau saya salah sebut. Terima kasih, tahniah hadir insya-Allah. Kalau boleh tolong kongsi-kongsikan juga insya-Allah supaya agar lebih ramai boleh ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang ke-10. Kalau suara saya terlalu kuat ataupun selawat tahjiriyah tu kuat, beritahu kalau okey sedang-sedang beritahu okey ustaz insya-Allah. Saya takut suara saya tenggelam. Tapi pagi awal tadi ada yang kata jelas, alhamdulillah lah. Tolong komen tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan untuk yang ke-10.
Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna nal. Tengok baik-baik di sini memang ada hamzah wasal, tetapi dikhifakkan, disembunyikan, terus wasal kepada huruf lam, syiddah. Nal, dia terus nal, nal. Senang nak kata ini adalah alif lam samsiah. Lay, nal lay. Waja'alna al-laila libasa. Ni ya, nampak ya, sukun boleh dirakhawakan ataupun nak dibiasakan huruf lin di sini. Ni ya sukun ni waja'alna. Ini ada alif Ustaz. Ini alif ni tak pakai dah sebab dia dah wasalkan, jadi tak ada dua harakat dekat sini. Ni tak ada. Sebab dah diwasalkan nun tadi ni syiddah kepada alif lam syiddah sini. Waja'alna al-laila libasa. Laila liba, dua harakat sini. Libasa. Ni juga mad iwad. Surah An-Naba ni berita besar ni, banyak mad iwad. Mad iwad banyak. Ni dua ni. Tanwin bertemu dengan huruf alif pada akhir kalimah, dua harakat waqaf dia. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya baca boleh ikut. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Begitu. Wa ja'alna al-laila libasa. Dua harakat begitu. Jadi alhamdulillah, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, ibarat selimut maknanya tadi. Kalau kita tadabbur maknanya tadi, malam tadi sebagai pakaian menutupi tubuh, maknanya malam tadi menutupi bumi sebagai pakaian yang melindungi, tak nampak apa, dia menutupi segala-galanya. Gelap. Tu maknanya tadi. Sekejap ya. Sebab itu malam ni dia dua. Kalau nak terangkan lebih dalam, tapi saya tak mau sentuh lah bab tafsir. Saya rasa okey kalau lebih tafsir kan dah jauh pergi. Ini tadabbur, kita fahamkan makna ni, insya-Allah alhamdulillah dah memadai. Nanti kalau bab tafsir kita pergi bab tafsir sungguh-sungguh, insya-Allah ya. Jadi kita nak teruskan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim untuk ayat yang ke-11 ataupun kalau di Mekah, di Madinah dipanggil 11. 11 ni 11. Bahasa pasar lah. 11. Kalau bahasa Lughatul Arabiyyah Aliyah, yang bahasa Arab tinggi, standard, standard education, 11. Ataupun 11 begitu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ke-11. Waja'alna. Beza tadi waja'alna lay malam. Ini siang. Yang ini waja'alna tadi dia tak ada dengung. Yang ini ada dengung, ada nun syiddah sini. Waja'alna, dia terus wasalkan ke sini. Sambung. Waja'alna. Ini ada dengung dua harakat. Waja'alna. Di sini juga ada alif lam samsiah. Ni tengah-tengah ni. Waja'alna naha, dua harakat, jangan lupa ada alif. Waja'alna nahara ma'asha. Ra ni kena tafkhimkan sebab baris fathah. Ra. Waja'alna nahara ma'asha. Ra. Tafkhim. Tafkhim ni maknanya tebal. Kena tebalkan bacaan sebab ra ni berbaris fathah. Nahara, dua harakat dekat naha. Ni naha. Ra ma'asha, ni juga ada dua harakat huruf mad sya dengan mad arid dan mad iwad. Di sini alif dan juga tanwin dua harakat.
Jadi di sini untuk ayat yang ke-11 ada syiddah nun di sini, ada dengung 2 harakat. InsyaAllah saya baca, rakan-rakan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. 2 harakat. Jadi kita akan teruskan untuk ayat yang ada. Saya nak berhenti, nak bagi peluang masuk kotak tak? Alhamdulillah. Kiciro kacu. Terima kasih. Kiciro kasu. Minta maaf kalau salah. Bagilah nama sedap-sedap sikit kan. Nama tu doa. Tapi okey je. Takut saya salah baca nanti kecil hati. Minta maaf banyak. Minta maaf awal-awal dulu. Okey, jelas. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mustaqim. Terima kasih agak ikut. Jadi kita akan teruskan insya-Allah. Untuk ayat yang ke-12, 12 ataupun isnaini asyar. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banai, ni ada huruf lin kat sini. Nak baca biasa boleh, nak rokhawa, nak lunakkan pun boleh. Nak baca wa banaina pun boleh, nak baca wa banaina pun boleh. Wa banaina, begitu Nah, di sini ada 2 harakat. Wa banaina fawqakum fau bukan pau. Wa banaina pau paku. Jangan pau kakum. Bukan pau fau. Ada hamas juga, huruf fa di sini. Hamas maknanya berangin. Fau. Wa banaina fawqakum qakum. Beza tu qakum. Jangan kakum. Qakum. Wa banaina fawqakum. Jelas kat sini isti'la qaf wal fathah, kemudian tak berjumpa pula mim mati lagi. Banyak mim mati. Izhar syafawi, tak ada dengung juga, sama juga, jelas. Wa banaina fawqakum sab'an. Ni ada lain sikit. Sab ada qalqalah, bertemu dengan ba pula kat sini. Ba sukun. Dia membawa kepada qalqalah sughra, pantulan ke sab. Jangan sab'a salah. Sab'an salah juga. An tu betul. Sab kena ada pantulan sikit. Sab. Sab'an ada qalqalah sughra kat sini. Kemudian an, kenapa jadi an? Kenapa tak jadi an? An tak ada dengung, an ada dengung. Disebabkan fathahatain ataupun baris 2 di atas fathahatain bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, huruf shin, maknanya dengung 2 harakat. Ni yang fathahatain ni, dia jumpa huruf shin, maknanya dengung, dia ikhfa, disamarkan, tapi dengung 2 harakat. Dengung tu samar, bukan huruf makhraj tu disembunyikan, dengungan tu dikhifakan, sembunyikan sedikit. Ini berbeza dengan izhar. Sab'an, itu izhar. Kalau sab'an izhar, sab'an itu ikhfa, dah ada dengung hidung. Kalau sab'an shidada, itu izhar. Tapi ini bukan izhar, ini ikhfa hakiki. Maknanya tanwin ataupun fathahatain bertemu dengan huruf shin menjadi ikhfa hakiki, 2 harakat dengung, khifa, sama-sama. Sab'an shidada, 2 harakat, ada alif. Shidada
Shidada mad iwad. Dua harakat juga waqaf. InsyaAllah saya baca berikut. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Begitu Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Macam itulah. Kita akan teruskan insya-Allah. Terus semangat. Semangat. Untuk yang ayat ke-13 ada 7 je lagi, kita nak 20 je. Dia ada 40, kita nak ambil 20 je. Pembahagian harta ni kena ambil. Ada orang dia nak ambil sampai semua 40 ayat. Ni pembahagian harta 50-50. Adil. Gurau-gurau ni ibarat pembahagian harta lah ni. Bismillah. 13 talatosh. Talatosh bahasa biasa. Kalau yang itu salasa asyar. Beza. InsyaAllah kita akan teruskan. Waja'alna dua harakat. Dekat sini sirajan. Dua harakat di sini. Jangan alif tu jangan dipandang begitu je, ada. Ada sebab. Sirajan. Ini apa ni? Ini bukan ikhfa, ini idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maksudnya dimasukkan jauh. Dia masuk jauh, dia masukkan kepada waw. Dia terus masuk, berbeza dengan ikhfa, disamarkan, dia tak sentuh waw ni. Dia sembunyikan. Tapi kalau idgham dia masukkan waw ni. Sirajan, janganlah sirajan. Itu ikhfa punya bacaan, sirajan. Tapi ini bukan ikhfa, ini idgham ma'al ghunnah. Fatahatain, baris dua di atas bertemu dengan huruf waw, iaitu membawa kepada idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni ada ramai keliru. Kena faham, kadang ada ustaz dia sebut idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah dengung, bukan tak dengung. Yang bila ada ustaz dia kata okey, kalau dengung idgham bila ghunnah, maknanya idgham dengan gunung. Yang tidak dengung idgham bi ghairi gunnah. Itu tidak dengung. Tapi kalau biasa-biasa ustaz-ustaz kadang idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maknanya idgham dengan dengung. Idgham ghairi gunnah, tanpa dengung. Jadi ni dengung lah. Dengung berapa banyak? 2 harakat je, jangan lebih-lebih. Kemudian terus ke haja, ni sini 2 harakat. Sirajan wahaja, sirajan wahaja, wahaja. Bukan ha. Ni ha simpul. Sirajan wahaja. Ni mad iwa 2 harakat waqaf. Jadi saya akan baca, semua rakan-rakan ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wahaja. Begitu. Wa ja'alna sirajan wahaja. Pun boleh. Wa ja'alna sirajan wahaja. Pun boleh. Jadi alhamdulillah untuk ayat yang ke-13 kita selesai dengan tajwid di sini. Sirah. Sirah pada fathah tak ada masalah. Dia jangan baris atas. Kalau sin ni baris atas dia kena safir. Sa. Ni memang si lah. Si. Dia baris kasrah, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ke-14, 14, 14 nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ini ada nun mati dekat sini ni. Oh, saya punya ni nak habis ke? Sekejap saya sambung charger sekejap. Sekejap ya. Bismillah. Sekejap. Bismillah. Sekejap. Mana dia? Tak nampak dah lubang charger ni. Alhamdulillah. Okey. Saja. Baik. Kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'asira. Wa anzalna. Ini ada nun mati kat sini. Ini sebenarnya ada nun sakinah, ada nun sukun kat sini. Baik. Wa dengung dua harakat, nun mati bertemu dengan huruf zai. Nun mati bertemu dengan huruf zai, dia membawa kepada ikhfa hakiki. Maknanya kena dengung dua harakat. Dengung. Jangan baca wa anzalna. Itu baca izhar. Ini kan izhar. Ini ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Zaitun. Zaitun. Wa dengung dua harakat. Wa anzalna. Zalna ni dua harakat. Na. Wa anzalna minal dia wasalkan kepada alif lam. Alif lam di sini bertemu dengan huruf mim. Di sini. Wa anzalna minal bermakna di sini adalah alif lam qamariyah. Ini alif lam qamariyah, jelas bacaannya. Wa anzalna minal mu'asira. Mu'asira sad sira. Minal mu'asira. Ra ni tafkhim tetapi ada mak asli dua harakat. Cantik. Mu'asira bukan mu'asira. Mu'asira tu sin. Dia wa anzalna minal mu'asira siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu. Sira, sad, sira, sin. Dia ada juga sofir kat sini huruf sad, sin dengan sad ada sofir, ada desiran. Minal mu'asira, sa, sofir. Mu'asira, bima. Lama tak jumpa panjang ni Ni apa benda ni? Ini adalah huruf mad. Tetapi nak kenal dia mad apa ni? Ni mad jaiz ke, mad lazim ke, mad wajib ke apa ni? Nak kenal dia senang aja. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, huruf mad ni huruf mad lah alif ni bertemu dengan huruf hamzah dalam satu ayat, dalam satu kalimah. Ma ni bahasa Arab, ma ni air. Al-ma air. Maknanya dia berdalam satu kalimah. Al-ma. Al-ma'ul zamzam. Al-ma'ul zamzam. Air zamzam. Ini maknanya ini air hujan lah. Dan kami menunjukkan dari awan air hujan. Maknanya dia dalam satu ayat huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maknanya dia menjadi hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad yang hukumnya panjang 4 ke 5 harakat cukup. Mad wajib muttasil, muttasil. Muttasil yang tidak bersambung. Mad wajib muttasil. Tetapi ini kat sini adalah mad wajib muttasil sebab alif huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Tetapi dekat hamzah ni pula atas dia ada fathahatain, baris dua di atas bertemu dengan huruf sa pula. Hukum dekat sini menjadi ikhfa. Jangan pening. Ni saya nak, jangan pening apa yang saya sebut. Fikir dengung tak dengung lagi. Dengung tak berdengung. Nak berdengung ke tidak ni? Fikir begitu je. Maknanya dengung. Bila ikhfa, dengung.
ikhfa hakiki dengung, ikhfa syafawi dengung. Idgham pun dengung. Yang tak dengung izhar, itu je. Jangan pening-pening ustaz ni kata ni macam banyak nama pula, ikhfa lah, sepak lah, apalah, kifak lah apa. Jangan pening. Saya bagi formula dengung tak dengung je. Yang dengung dengar je ikhfa dengung, habis cerita. Ikhfa syafawi pun dengung, ikhfa hakiki pun dengung. Lepas tu idgham pun dengung. Apa idgham pun? Idgham ni banyak. Ada idgham idgham al-gunah umum, idgham mislain, idgham mutajalisain, mutaqaribain, banyak. Mutamasilain, idgham ni banyak. Tapi nak cerita idgham ni cerita dia dengung je. Dia tak cerita apa. Dia sama macam ikhfa. Bezanya ikhfa dia sama-samarkan dengung. Dia tak menyentuh kepada sebutan makhraj hak huruf asal, tetapi berbeza dengan idgham. Dia menyentuh dengung dan dia menyentuh direct, memasukkan sebutan makhraj huruf asal. Itu beza dia. Itu beza dia. Maknanya siran jauh, itu jauh dia masukkan waw, dia terus sebut kepada makhraj huruf jauh, itu idgham. Tapi kalau ikhfa dia tak masuk, dia masuk siran yang dia sembunyikan. Siran yang wahaja dia tak masuk pun tu, dia sembunyikan huruf makhraj, tapi dengung. Itu maknanya ikhfa. Dia samar-samarkan. Jadi dekat sini dah panjang 4-5 harakat, sini pula masuk dengung 2 harakat, sebab fathahatain bertemu dengan huruf sa. Jadi dia jadi ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Sajjaja, sajjaja, ini tak ada qalqalah sughra ke kubra, walaupun bertemu dengan jim, sebab dia ada syiddah. Dia yang jadi qalqalah bila dia berbaris sukun. Tak ada sajjaja, tak ada sajjaja nak jadikan pantalan, tak ada. Tak ada kat sini. Dia terus sajjaja. Saya ulang sekali lagi. Sajjaja. Tapi dekat sini bila sajja, sajjaja ni ada 2 harakat. Jangan lupa sini waqaf untuk mad iwad, sebab berakhir dengan huruf alif dan berbaris fathahatain di atas, 2 baris di atas dan alif. Itu adalah mad iwad hukum dia. Jadi jangan lupa kita baca kat sini dengung, sebab sini ikhfa hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Begitu boleh insyaallah. Jadi kita akan teruskan untuk ke yang ke-15. Ke-15 ini insyaallah sekejap. Linukharja bihi. Ni saya nak tunjukkan. Kalau dah tertinggal, saya tak perasan. Sekejap kita patah balik 13. Contohnya orang kata, kalau ustaz saya nafas panjang, nafas pendek boleh lah kot. Kita balik dekat 13 sebab ada tertinggal satu. Saya nak beritahu. Saya nafas pendek ustaz, boleh lah macam ni kalau nak ikut waqaf pertama iwat ni. Wa ja'alna sirajan wa haja. Tapi saya nafas panjang ustaz. Nafas sangat panjang. Kalau menyelam tu seminit 2 minit pejam mata je. Tapi tak pejam terus. Saya boleh sambung kat sini. Katakan sambung daripada sini, dia wasalkan ayat 13 tadi ke ayat 13 lah. Ini ayat 12. Ini ayat 12, ini ayat 13. Dia berbeza begitu. Dia Al-Quran huruf dulu baru nombor. Bukan nombor dulu. Makna ni ayat 13 boleh, maksudnya boleh terus
nak idghamkan. Kalau dia idghamkan di sini, baris 2 ni, tanwin ni dia idghamkan dengan luar ni menjadi idgham ma'al gunnah. Contoh, dia sambung, dia wasalkan, dia tak wakaf, dia tak buat wakaf iwad, tak ada mat iwad, tak ada kat sini, dia tak buat. Dia tak ambil pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wa hajan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dia terus wasal. Maknanya di sini menjadi idgham ma'al gunnah. Dia tak jadi mat iwad, dah terbatal. Dia jadi terus masukkan kepada sini. Wa hajan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Gitu ya. Sebab yang ini idgham ma'al gunnah kalau kita nak wasalkan. Itulah yang tertinggal tadi. Teruskan, kita boleh teruskan. Sekarang ni saya nak tunjuk pula. Kalau lah nak teruskan ayat 13 terus sambung kepada 14 pun boleh. Tetapi di sini dia menjadi idgham bila bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah ni sebab dia tanwin ataupun fathatain baris 2 ni dia wasalkan kepada huruf lam. Lam dan ra dia tidak menjadi dengung. Dia begitu. Dia tidak menjadi dengung. Dia menjadi bacaan jelas. Terus sebut kepada huruf dia begini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cucu Tok Wan, terima kasih ya. Tinggal. Terima kasih Khair, ramai ni. Terima kasih banyak. Mungkin ramai yang ada masuk kerja, tak apa. Masuk kerja, sambung kerja. InsyaAllah saya akan beri masukkan recording. Sebab saya TikTok bagi 10 minit, bukan 3 minit. Sebelum ni TikTok bagi saya 3 minit untuk saya buat rakaman. Tetapi sekarang dia bagi saya 10 minit. Panjang. Saya pun tengok orang lain tak, saya tak pernah tengok lagi profil lain yang post video di bio lebih pada 3 minit. Tapi saya dapat 10 minit TikTok bagi. Alhamdulillah lah. Maknanya TikTok ni faham jugalah kita nak buat kerja baik. Bagus juga TikTok ni. Sebab ayat Quran 3 minit berapa je. Tapi bila dia bagi 10 minit ni, alhamdulillah. Semalam saya dapat hantar Yasin, post Yasin ayat 1. Kalau biasa 3 minit, ayat 1 mungkin sampai ayat 15 3 minit. Tapi semalam saya dapat hantar Yasin ayat daripada Al-Fatihah, kemudian masuk kepada Yasin daripada ayat 1 hingga 49, 10 minit TikTok bagi. Jadi orang kalau ada tak percaya pergi tengok dekat profil saya, tengok. Ada yang 6 minit, 7 minit. Biasa post video ni 3 minit aja. 3 minit, 60 saat dan 15 saat. Tapi saya dapat 10 minit maksimum. Alhamdulillah lah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ini. Kalau maksudnya diwasalkan sajjajan, tak cantik lah, tak sedap. Sebab dia tak ada dengung. Dia yang sedap Quran ni dia berdengung. Dia pandai kita rakhawahkan dia, kita lunakkan dia. Sajjajan, tak ni. Tapi kalau nak buat juga boleh. Contohnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan linukhrija bihi habban wa nabata. Pendek nak pasal. Saya pun tak serapan lagi, tapi insyaAllah dah nak habis dah, sikit je lagi. So kita tengok terus. Kalau nak sambung boleh, tapi dia menjadi idgham bila gunnah, tak ada dengung. Dia begitu. Jadi insyaAllah kita tengok lagi untuk ayat yang ke-14. Linukhrija, ini saya juga ada hamas, ada angin. Linukhrija bihi. Ustaz, pasal apa panjang bihi ni kan? Saya beritahu ini tips. Kalau jumpa ha begini, ni ha macam tamar buta ni, ha begini, ni orang panggil ha lalu jalan lah. Ha begini. Kalau ha begini, dia jumpa apa huruf pun di depan dia, nama dia mad silah saghirah.
Maknanya kita boleh baca dua harakat. Dia pantang jangan ha ni bertemu dengan hamzah. Dia bertemu dengan hamzah Al-Quran ni. Dalam Al-Quran, apa saja huruf dia bertemu dengan hamzah, dia ada bawa pemaknaan yang tersendiri. Ada sebab-sebab dia. Jadi ha ni, ada orang panggil ha dhamir. Tapi biasanya Quran sekarang dah ada simbol dia tak dhamir, ada waw terbalik. Maknanya tu maksilah tawilah. Jadi bezanya bila ha ni dia bertemu dengan selain huruf hijaiyah yang lain, selain daripada hamzah, dia menjadi maksilah saghirah. Tetapi kalau dia bertemu ha dengan hamzah, ha ni depan dia hamzah, dia menjadi maksilah tawilah. Bacaan dia 4 ke 5 harakat. Ada ustaz kata sampai 6. Boleh juga, tetapi kalau pada saya memadai 4 ke 5. 4 ke 5 sebab yang 6 ni betul-betul macam saya kata mad lazim. Mad lazim, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi musaqqal, 6 harakat. Kemudian bihi, di sini bihi 2 harakat. Ini maksilah saghirah. Habbau, habbau, ini juga tanwin ataupun fathatain bertemu dengan huruf waw menjadi idgham ma'al gunna. Huruf idgham ada berapa ustaz? Huruf idgham ada 6, 4 dengung, 2 tak dengung. Yang dengung ya waw nun mim, ya waw nun mim ataupun yanamu, yanamu. Yang tak dengung ustaz, yang tak dengung lam dan ra sahaja. Dia bila bertemu tanwin dan nun sukun bertemu dengan ra dan lam, dia tak menjadi satu dengungan bacaan. Jadi habbau, ni idgham ma'al gunna. Habbau wa nabata, ni ada 2 harakat mad iwad. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Begitu. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk ayat yang ke-16. 16. Ni 15. 15 ataupun 15. Kita nak pergi ayat yang ke 16 ataupun 16 16. Sehingga mana saya punya ni. Okey. Di sini ada wanjannatin, wanjan ada mad asli tapi tak ada pun kita dah tahu. Sebab apa? Nun syiddah mesti 2 harakat, cuma dia dengung. Harakat dia tetap 2. Tak ada mad asli kat sini pun tetap 2 sebab ada nun syiddah. Nun syiddah kenapa? Bila jumpa nun syiddah dia jadi dengung. Wa jannatin alfafa. Ini fathatain. Kenapa tak dengung ustaz? Sebab dia ni bertemu dengan huruf alif. Bila dia bertemu dengan huruf alif, ni fathatain ni bukan fathah, ini kasratain ni, baris 2 di bawah, dia bertemu dengan huruf alif, dia menjadi izhar. Dia tak ada dengung. Dia kena sebut mutlak bunyi dia. Tin, tak ada ting, tak ada. Tak ada ting, tak ada. Dia tin, tin. Dia jadi tin, T-I-N. Tapi kalau dia selain daripada izhar ataupun ikhfa, dia jadi ting, tambah G sikit. Begitu. Ini tak ada dengung. Ini nun syiddah 2 harakat. Al-fa-fa, al-fa-fa. Fa. Dia hamas juga. Ni ada an-fa-fa, berangin. Al-fa-fa 2 harakat. Sini. Ini juga mad iwad. 2 harakat. Jangan nak baca wa jannatin al-papa. Al-papa. Tak ada al-papa kat sini. Al-fafa. Wa jannatin al-fafa. Alhamdulillah, kita teruskan untuk ayat yang ke ni apa ni? Sita apa? 17.
Okey, sekejap. Saya pergi ke ayat yang kita hafaz lah. Bukan itu tadi. Baik. Teruskan sikit je lagi. Terus semangat. Terus semangat sikit je lagi. Jangan tewas. Sikit aja lagi. Yong Apit, terima kasih ya. Terima kasih. Singgah, alhamdulillah. Sikit je lagi kita nak baca belajar tajwid 1 hingga 20. Sekarang dah 17, sabar atas. Sikit je lagi. Huruf 8 ni tak sabar, sikit je. Tak tahan pergilah makan bawa je telefon tu. Pergi kat mana nak makan tak masalah, insya-Allah ya. Kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaw ni nun syiddah ni ada dengung 2 harakat. Inna yaw ni yaw sama juga. Ni waw sukun. Boleh juga nak rakhawakan, tak rakhawa pun boleh. Ni mal fasli ni bertemu juga dengan alif lam bertemu dengan huruf fa menjadi alif lam qamariyah. Begitu. Inna yawmal fasli ka fasl ini pun juga hamas huruf sad dia seperti huruf sin. Dia ada hamas lah, senang dia berangin. Kalau sofir ni lebih sesuai pada huruf sin. Sad pun boleh insya-Allah. Sad dan sin dia ada safir. Kaf begitu juga. Fasli kana ni ada 2 harakat. Miqata ni ada 2 harakat sebab dia berbaris fathah mim. Ada di kasrah kan. Sukun kasrah. Mim 2 harakat. Miqata ni ada mat asli 2 harakat. Ni juga mat iwad waqaf 2 harakat. Jadi bila kita tahu harakat-harakat dia, tak adalah kita baca tak tentu hala. Orang kata pitching tak adalah lagi sangat. Pitching kalau menyanyi pitching kan. Kalau tajwid tu bagus tak adalah pitching. Ini kalau kita tak tahu harakat-harakat dia, hak-hak huruf ni, jadi kita jadi tak tahulah. Yang pendek jadi panjang jadi contohnya kita baca nun 2 harakat jadi 6. Fasl sebab nak ngeja. Salah jangan begitu. Jadi perlahan-lahan ikut bila kita tahu hak-hak huruf, harakat-harakat dia, insya-Allah makhraj kita dapat buat dengan baik. Tetapi perlukan susulan latihan. Macam saya buat ulang banyak kali kan. Begitu. Kita nak menyanyi kadang pun kita nak ulang sebutan, nak bagi cantik pun nak kena banyak ulang. Nak kena banyak sebab nak kena latih kan, sebab nak bagi sedap. Al-Quran begitu juga. Al-Quran dia. Tapi sesiapa yang ada pengetahuan tentang tajwid, insya-Allah dia boleh baca Quran dengan baik. Insya-Allah. Insya-Allah. Dia boleh yataghanna bil Quran, dia boleh memperlagukan Al-Quran. Syukri Alif, terima kasih. Syukri Latif, hati merindu, terima kasih. Insya-Allah. Mana yang lewat masuk tak apa, dapat singgah sekejap pun alhamdulillah, dapat kenal, jumpa masuk jumpa ustaz kata nun syiddah, dengung keluar. Lepas ni dah tahu dah nun syiddah, ustaz kata pernah dengar, ustaz kata dengung 2 harakat. Pun dah ilmu. Ilmu tu. Ilmu walaupun masuk sekejap. Bismillah, kita teruskan. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. 2 harakat. Inna yawmal fasli kana miqata. Begitu. Alhamdulillah. Kita akan teruskan lagi untuk ayat yang ke ayat yang ke 17 Sabah Isyarah. Yauma yunfakhu. Bismillah. Ini sama juga ada waw sukun, boleh rakhawakan, tak rakhawa pun boleh. Nak baca biasa sama tak ada apa pun boleh. Yauma ni ada nun sukun ni. Jangan tak pandang, kadang dia tak tanda. Yun. Sini nun sukun bertemu dengan huruf fa, maknanya ikhfa, 2 harakat, dengung. Yauma yunfakhu fakhu. Ini juga kena hamaskan khu, fakhu.
fahu. Fisur. Ini fisur diwasalkan kepada sad. Alif lam sad. Alif lam bertemu dengan sad menjadi alif lam syamsiyah. Kat sini. Wa yauma yunfakhu fis-sur. Fis diwasalkan terus. Dia, alif lam ni tak sebut. Alif lam ni tenggelam. Dia ada tapi tak nampak. Magic. Magic. Dia ada dekat dalam Quran tapi tak disebut. Macam itulah. Nampak buat tak nampak. Fisur. Dia terus masuk ke sad. Fisuri fata'tu. Fata'tu. Fisuri fa. Bukan pa. Fa. Bukan pa. Fata'tu. Bukan fata'tu. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tu. Fata'tu habis fata'tu. Fa. Al-fa. Fa ni dia kena fa. Gigi macam terkeluar sedikit ke depan. Fa. Dia berangin. Fa. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Af. Itu bunyi fa sebenarnya. Afwaja. Ini tak adalah alif ni tak jadi sebab dia ayat yang di sini. Jadi tak ada dua harakat alif ni. Jangan tu pula. Ni nun bertemu alif ni kan. Ni ayat lain, ini ayat lain. Ini ayat. Ni kalimah lain, ini kalimah makna lain. Jadi dia tak jadi begitu. Dia dalam satu kalimah. Macam ni. Afwaja pada awal ini. Ini jadi dua harakat. Jadi janganlah nanti kita kata ni fatatuna sebab dalil lah. Dia bukan tak jadi. Dia kena begini dalam satu kalimah. Jadi sini juga mad iwad. Alhamdulillah dalam surah An-Naba berita besar ni akhirat kiamat. Dia menceritakan tentang berita besar berkaitan hari akhirat, kiamat dan sebagainya. Surah ni banyaknya waqaf yang bukan kepada mad arid sukun, tetapi banyak kepada mad iwad, iaitu berakhir dengan huruf alif dengan fatahatain ataupun tanwin. Jadi insya-Allah saya akan baca, rakan-rakan ikut ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan untuk ayat yang ke-18 18 ataupun 18 ke-18 nih. Wa futihatis wa futiha ni ini kena hamaskan. Ha pedas ni, ha pedas. Wa futihatis kena buat latihan begitu. Wa futihatis sama ta ni dikasrahkan kepada alif lam dengan syiddah menjadi alif lam syamsiah. Tak disebut. Ada tapi tak nampak. Ada tapi tak nampaklah. Ada tak ditegur. Begitulah. Ada nampak tapi tak ditegur. Begitulah maknanya dia ada tapi tak disebut. Wa futihatis sama. Sama ni ada panjang juga. Ni apa ni? Ini juga apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah sama. Ini satu kalimah. Ini satu kalimah. Ini juga satu kalimah. Jadi ada 4 kalimah dalam ni. Wa futihatis sama. Maknanya saya nak terangkan ni tadi.
Dia huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Sama ni maknanya langit. Kita tengok makna dia mana. Ni. Dan pada masa itu langit dipecahkan. Dipecah belahkan. Sehingga setiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Ini kiamatlah di kita. Wa futihatis samaa. Dia berada dalam satu kalimah menjadi mad wajib muttasil. Banyak nak baca Ustaz harakat dia. 4 ke 5 harakat cukup. 4 ke 5 harakat. 4 ke 5 harakat. Jadi ini mad wajib muttasil. Fakanat. Ini ada alif 2 harakat juga. Fakanat. Nat. Huruf ta dengan huruf qaf saya kata kalau jumpa mesti ada macam desiran. Terutama bila ta sakinah. Ta sakinah ni. Fakanat. 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 Nah itu. Bukan fakanat. Fakanat. Fakanat bukan. Fakanat. Dia ada desiran. Abwaba. Ini ada qalqala sughra. Abwaba ni ada maksud 2 harakat, mad iwad 2 harakat. Begitu. Waqaf dia. Jadi fakanat. Paling susah sebenarnya dalam ni nak sebut adalah ni ha, hamas, ha paling jelas, dan juga nat. Bukan fakanat. Fakanat abwaba. Faka abwaba. Fakanat. Dia susah ini sebenarnya. Sebab dia kena ada sofir, dia ada disiran sedikit. Contoh saya beritahu. Fakanat. Fakanat. Fakanat abwaba. Begitu. Fakanat abwaba. Bukan fakanat abwaba. Tak berapa tepat lah. Maknanya kena jaga makhraj sebutan huruf tu. Fakanat abwaba wa futihatis samaa fakanat abwaba. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk ayat yang ke 19 Tidak. Ayat ke yang 19. Alhamdulillah kita nak habis. Teruskan bersemangat insya-Allah. Sikit je lagi, tak banyak tu. Hati merindu, hati merindu. Dek 95, terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita lihat juga sini. 19. Nak habis dah ni. Masya-Allah. Sekejap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuyira. Yang berat dekat sini bukan sui. Ra ni. Nak kena tafkhim kan. Ra, huruf ra ni. Ni berbaris fathah ni. Wasuyira. Itu nak tebalkan. Tafkhim. Dia bukan tarqiq. Dia tafkhim. Tebal. Wasuyiratil jibal. Wasuyira. Semua satu harakat. Tak ada 2 harakat kat sini. Tak ada dengung, tak ada apa. Satu harakat aja. Wasuyiratil jibal. Wasuyira. Bukan wasuyira. Wasuyira. Ra tak jadi. Dia kena ra. R-O. Bukan R-A. Ra. Wasuyira. Wasuyiratil jibal. Wasuyiratil jibal. Alif lam bertemu dengan huruf jim menjadi jelas, iaitu alif lam qamariyah. Wasiyaratil jibal. Jibal ini 2 harakat. Jibal. Wasiyaratil jibal fakanat. Macam tadi juga, sama juga. Fakanat. Ini 2 harakat. Net. Ini kena ada safir sini. Fakanat. Fakanat. Itu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Sara.
Siti Sarah Al-Fatihah. Saraba. Saraba ni ada alif kat sini. Huruf mad 2 harakat. Ni juga mad iwad. Saraba. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan baca. Semangat. Semangat. Siapa yang masih ikut lagi terus type haywa. Aywa. Arab kata aywa tu iyalah. Cuba type aywa. Saya masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suyiratil jibalu fakanat abwa pula. Bismillah. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الحمد لله. Jadi alhamdulillah, insyaallah berakhir sudah nampaknya wasiratil jibalu fakanat saraba. Alhamdulillah. Betul-betul habis, semua pun lari pergi kerja. Tak apalah, yang penting anda berjaya ikut sampai habis. InsyaAllah. Sebelum tu saya akan baca untuk sekali lagi full untuk sampai ayat yang ke 20. Allah Akbar. Kita akan nanti boleh tengok dekat tolong like, comment, share dekat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dekat saya punya bio. Sebab saya nak baca full. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita dah selesai tadi. Kita dah selesai insya-Allah. Jadi saya akan baca full 1 sampai 20 yang kita belajar tadi insya-Allah. Nanti boleh tengok recording ni dekat bio saya. Boleh ikutlah insya-Allah perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatan alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyirat
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sempurna pada pagi ini tajwid kita 1 hingga 20. Alhamdulillah. Sekian saja untuk pada pagi ini bersama dengan saya Faisal Dato' Abdul Rahman. Kita akan jumpa pada sesi lain. Mungkin kita akan buat Al-Fatihah juga untuk tajwid. Sekian saja dulu daripada saya pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.